Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih bagi semua yang tak sabar untuk menonton dan bersama di IG Live dan FB Live secara serentak ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua dan tahniahlah kerana apabila kita bersedia untuk menonton ini menunjukkan keminatan dan juga kita punya kesungguhan dalam isu pendidikan di tanah air ini. Seperti mana yang telah saya sebutkan semenjak minggu yang lalu bahawa pada malam ini saya akan meluncurkan polisi cadangan penyata polisi berkaitan pendidikan dan wabak COVID-19 ataupun pandemik 19, satu solusi buat Malaysia, satu proposal. Ini ringkasannya yang boleh kita muat turun daripada website yang telah saya berikan di semua pelantar sosial media saya dalam bentuk PDF. Saya yakin ramai telah muat turunnya dan boleh lihat ini hanyalah ringkasan ataupun summary kepada penyata polisi tersebut. Penyata polisinya lebih tebal daripada ini. Ini penyata ringkasan ini 62 muka surat, penyatanya dalam 100 lebih yang saya akan siapkan dan mungkin kita akan umumkan apabila telah berada di pasaran. Tetapi buat waktu ini ringkasan penyata polisi ini boleh dimuat turun secara percuma dan saya galakkan untuk dikongsikan bersama, terutamanya bagi para guru, bagi para pendidik, bagi ibu bapa, bagi mereka yang cakna terhadap isu-isu pendidikan. Ramai yang bertanya, saya buat ini atas nama saya sendiri, Mazli bin Malik, dan kenapa tidak melibatkan Pakatan Harapan, kerana saya merupakan pengerusi jawatankuasa Pakatan Harapan. Kenapa tidak menggunakan parti politik dan sebagainya? Ini kerana pada saya isu pendidikan yang cuba saya bawa ini sepatutnya merentasi politik. Jikalau saya membawa platform sebagai pengerusi jawatankuasa pendidikan Pakatan Harapan, seolah-olahnya saya membawa bendera parti itu sendiri. Tetapi apa yang saya ingin kemukakan dalam polisi ini lebih di atas kapasiti saya sebagai seorang mantan pendidik, orang yang bergelumang di dalam aktivisme pendidikan dan inginkan yang terbaik buat negara ini. Jadi penyata polisi ini pun merupakan proposal, cadangan dan juga solusi bagi kerajaan baru yang kita ada. Siapa pun menteri pendidikannya nanti, polisi telah tersedia untuk anda pertimbangkan dan hanya untuk dilaksanakan saja. Ada orang mungkin bertanya, sebelum ni kenapa tak timbul polisi? Sebelum ini seringkali kalau bagi siapa yang mengikuti, sama ada di Dewan Rakyat, sama ada kenyataan-kenyataan media, sama ada di social media, sentiasa saya bawakan. Biasanya metod yang saya gunakan, kita nyatakan isu, nyatakan masalah, kita kemukakan apa permasalahan sebenar, kita kenal pasti dan saya akan nyatakan cadangan. Dan itulah metod yang saya bawa dekat Dewan Rakyat pun. Biasanya saya akan ceritakan fenomena umum, berkenal parti masalah dan juga penyelesaian. Jadi himpunan daripada ucapan-ucapan saya di Dewan Rakyat, kenyataan-kenyataan media di atas kapasiti individu ataupun bersama dengan Pakatan Harapan dan juga hasil libat urus perbincangan dengan para ilmuwan, dengan ahli akademik, dengan pembuat polisi, dengan mereka yang berada di lapangan sendiri, para guru, ibu bapa, pensyarah, kita rumuskan di dalam plan penyata polisi ini. Ini seolah-olah saya nak berikan kepada kerajaan yang baru dan malah saya telah berikan senaskah kepada pihak atasan, termasuk juga Perdana Menteri tadi siang saya telah berikan. Harap-harap telah sampai ke tangan beliau dan saya juga akan hadiahkan kepada pihak lain, sama ada Menteri Pendidikan yang baru ataupun sesiapa saja, agar mereka dapat menatap sama ada ringkasan polisi ataupun keseluruhan polisi tersebut. Ini merupakan plan yang tersedia untuk mereka hanya laksanakan semata-mata demi rakyat, demi negara. Kita letakkan tepi perbezaan politik, kita letakkan kemaslahatan rakyat. Jadi kalau kita lihat, mungkin ada bertanyakan apa istimewa sangat ringkasan penyata polisi ini ataupun penyata polisi secara umum. Saya nak katakan istimewa pun tak pasti, tetapi saya kira
inilah merupakan yang pertama di Malaysia. Satu cadangan, satu proposal, satu plan cadangan untuk kerajaan membaik pulih sistem pendidikan kita di kala pandemik melanda, di kala pendidikan ramai yang menerima dampaknya, ramai keciciran pelajaran, ramai yang ketinggalan, kesenjangan literasi digital, kesenjangan pemilikan itu semakin melebar. Ini perlu kepada intervensi ataupun perlu kepada campur tangan agar segera boleh diselesaikan demi masa depan negara. Kerana jikalau ianya tidak ditangani segera, apa yang akan berlaku ialah dalam tempoh 10 tahun ke hadapan, kesenjangan yang wujud hari ini akan memberikan kesan domino terhadap kesenjangan pemilikan, kesenjangan ekonomi dan lebih malang lagi mungkin jurang di antara kaum. Ini yang tidak mahu kita hadapi nanti. Tetapi ia perlu dimulakan pada sekarang. Jadi, ialah kita kembali kepada proposal ini. Di dalam mukadimahnya, apa pun plan kita, apa pun perancangan kita, kita perlu ada prinsip asasi. Jadi bagi saya, kita boleh lihat di mukadimahnya, kita berpijak pada 5 prinsip asasi ataupun dasar yang tidak boleh berubah. Dan ini merupakan dasar kita di dalam mengemukakan solusi terhadap isu pendidikan. Yang pertamanya, akses pendidikan berkualiti kepada semua tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi, sama ada di desa ataupun di kota, sama ada yang kaya ataupun miskin, sama ada mereka itu berada di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak. Itu perlu kita jelas. Ataupun siapa pun mereka, sama ada dari segi kemampuan ataupun tidak berkemampuan, keupayaan ataupun kelainan keupayaan. Akses berkualiti pendidikan itu paling asasi. Dan yang kedua, yang paling asasi juga ialah pendidikan merupakan tanggungjawab bersama. Bukan hanya tanggungjawab guru semata-mata, bukan hanya tanggungjawab Kementerian Pendidikan semata-mata, tetapi tanggungjawab semua rakyat. Semua kementerian, semua agensi, ibu bapa turut, NGO, semua yang terlibat, kita perlu terlibat sama menyelamatkan rakyat kita di kala ini, yang mana pendidikan seperti mana ekonomi, seperti mana kesihatan, menerima dampak yang begitu teruk sekali, malapetaka terhadap disebabkan wabak ini. Pendidikan juga menghadapi situasi yang sama yang perlu diselamatkan. Dan yang ketiga, yang sepatutnya saya letakkan yang di atas sekali, iaitu kesihatan dan nyawa rakyat, sama ada di dalam ekosistem pendidikan ataupun di luar ekosistem pendidikan, perlu diberikan keutamaan. Yang keempatnya, tidak ada satu penyelesaian yang mithali ataupun there's no silver bullet terhadap situasi pendidikan di kala pandemik. Jadi, kita perlu terima banyak pandangan. Kita perlu belajar satu sama lain. Kita perlu sentiasa mengakui bahawa bila kita lakukan sesuatu, perlu diperbaiki. Ada kesilapan, perlu diperbetulkan. Dan yang terakhir, prinsip yang paling asasi, iaitu pendidikan. Pendidikan adalah proses holistik terhadap mengasah potensi dan juga sikap kemanusiawian di kalangan individu. Makanya pendidikan bukan tidak terkongkong di dalam bilik darjah semata-mata, di dalam bilik kuliah semata-mata. Pendidikan tidak hanya terkongkong kepada silibus pelajaran semata-mata, tetapi kehidupan itu merupakan satu proses pendidikan. Dan pendidikan tidak tersekat kepada umur-umur tertentu. Pendidikan sepanjang hayat, pendidikan untuk semua, dan lebih penting, pendidikan untuk memugarkan potensi individu. Dan juga lebih penting lagi, menanamkan kemanusiawian. Kerana apalah nilai seseorang itu, walaupun berjaya dalam akademik, tetapi tidak mempunyai nilai. Jadi, proposal ini, ataupun plan, ataupun nyata polisi ini, dibagikan kepada 2 bahagian, ataupun 2 bab. Bab pertama, berkaitan isu-isu pendidikan sewaktu COVID melanda. Di mana saya letakkan 14 isu utama. Pertama, berkaitan PDPR yang berlangsung. Kedua, berkaitan
penutupan dan pembukaan sekolah. Ketiga, berkaitan lost generation ataupun generasi tercicir. Keempat, berkaitan vaksin. Kelima, berkaitan TV pendidikan. Keenam, berkaitan radio pendidikan yang amat kurang diberikan perhatian. Ketujuh, berkaitan insentif yang perlu diberikan kepada para guru yang saya kira banyak berkorban, telah banyak menumpahkan usaha mereka sepanjang PDPR berlaku. Yang ke-8, kempen membaca. Ke-9, pendidikan sebagai proses holistik sewaktu wabak melanda. Ke-10, alternatif kepada pemansuhan UPSR. Ke-11, Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan. Ke-12, pengajian tinggi. Dan ke-14, berkaitan IPTS. Maksudnya yang diambil kira di dalam bab 1 ini bukan hanya sekadar di peringkat sekolah semata-mata, tetapi juga termasuk juga pengajian tinggi, pengajian TVET dan lain-lain institusi pendidikan, kerana pendidikan ini untuk semua dan tanggungjawab bersama. Jadi kalau kita boleh saya pergi secara ringkas berkaitan PDPR, antara cadangan yang telah pernah saya bawakan di di media ataupun di Dewan Rakyat, yang mana saya kemukakan perlunya KPM melihat bagaimana kita tidak boleh bergantung kepada blanket decision ataupun pukul rata ataupun one size fits all, tetapi kita kena lihat berbeza-beza. Kerana apa? Kerana kita menghadapi kekangan capaian internet, kekangan pemilikan peranti. Ada orang yang mempunyai peranti tetapi banyak keluarga yang tidak mempunyai peranti. Ada keluarga yang menikmati capaian internet, ada yang tidak menikmati capaian internet. Dan bagi selalu contoh klasikal yang saya bawakan, bagaimana anak-anak orang asli yang berada di sekolah orang asli yang jauh daripada pekan, jauh daripada bandar, kawasannya hijau, tidak menghadapi masalah jangkitan COVID, ataupun yang berada di pulau ataupun sekolah kurang murid yang mungkin di Baram, di Bario dan tempat-tempat ini, di pedalaman, internet capaiannya agak lemah ataupun tiada. Sekolah tidak dibuka. Jadi apa yang berlaku terhadap mereka? Jadi di sinilah perlu ada keseimbangan dari segi PDPR. Tidak boleh kita letakkan syarat untuk anak-anak yang berada di kota, yang berada di bandar, yang berada di luar bandar, untuk kita aplikasikan kepada mereka yang berada di pedalaman ini. Jadi itu perlu pendekatan yang bukan one size fits all. Berikan kuasa autonomi kepada sekolah, berikan kuasa autonomi kepada PPD. Jangan dibebankan anak-anak dengan jangan dibebankan guru-guru dengan pelaporan yang bertindan dan pelbagai itu. Dan kemudian lagi kita kata perlunya ada keseimbangan di antara penggunaan media, penggunaan TV, penggunaan radio dengan proses PDPR. Perlu kurikulum, perlu pedagogi yang baru. Jadi kita tidak boleh lagi ikut jadual sewaktu sekolah dan kita berikan. Perlu adanya pembelajaran hybrid dan perlu perbanyakkan bahan-bahan micro learning di saluran-saluran TV dan radio. Maksudnya TV dan radio swasta ataupun milik kerajaan tidak semestinya TV pendidikan saja. Harus wajib menyiarkan rancangan-rancangan berdasarkan pendidikan berdasarkan micro learning. Size bites. Perlunya ada. Jikalau tidak, kalau kita hanya letakkan kepada TV pendidikan semata-mata, anak-anak akan terkongkong dan juga akan terjumut pemikirannya. Jadi perlu penggembelengan tenaga daripada semuanya. Penutupan dan pembukaan sekolah. Ini kalau kita lihat boleh baca dekat salinan PDF dan sering kali saya sebutkan tidak bolehnya centralize, kita perlu berikan autonomi dan cara kalau nak buka dan sebagainya, dan perlunya ada war room di mana KPM tidak boleh dipisahkan sebenarnya daripada KPT. Kenapa? Di KPT kita mempunyai hospital-hospital yang mempunyai kepakaran kadang-kadang dalam isu-isu berkaitan dengan kesihatan. Malah kalau di UM itu mereka mempunyai war room berkaitan dengan infectious disease dan mereka mempunyai teknologi berdasarkan deep analytics dan big data untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Persoalannya mengapa ianya tidak digunakan oleh KPM? Jadi selepas ini saya cadangkan kalau KPM dan KPT disekalikan, maka
Hospital pakar UM itu harus wajib dijadikan tempat rujukan utama bagi KPM di dalam membuat apa-apa keputusan. Ya, kita ada KKM, kita ada MKN, tetapi kita perlu ada pakar rujuk in-house kita. Maka di situlah letaknya pakar-pakar daripada UM ini berada di situ. Lost generation, isu yang kita bicarakan bersama, dan saya kemukakan perlunya kepada 12 langkah komprehensif dan perlunya wujud Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan. Ini sering kali saya sebutkan. Bila disebutkan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan, menunjukkan keseriusan kita. Seperti kita serius lihat isu ekonomi, maka isu pendidikan juga perlu dihimpunkan. Pakar-pakar pendidikan, ahli akademik, think tank, NGO, wakil guru, wakil pendidik, wakil ibu bapa, dan juga ahli parlimen yang daripada kerajaan dan pembangkang untuk bersama memikirkan tentang lost generation dan juga perancangan jangka masa panjang pendidikan selepas COVID ini melanda. Dan saya letakkan 12 cadangan untuk kementerian-kementerian terbabit terlibat sekali untuk menyelamatkan lost generation ini. Bukan hanya Kementerian Pendidikan, bukan hanya Kementerian Pengajian Tinggi semata-mata, tetapi semua tenaga perlu digemblengkan. Kementerian Wanita dan Kebajikan Masyarakat, KKMM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Luar Bandar sepatutnya, dan kerajaan negeri perlu terlibat sama, PBT perlu terlibat sama, MARA, Felda, semua perlu digemblengkan. Kerana apa? Kerana pendidikan ini penting. Pendidikan ini telah merupakan aset yang akan menentukan masa depan negara. Kalau kita tidak lakukan secara komprehensif, secara sungguh-sungguh, secara serius, satu hari nanti kita akan menyesal. Dan kita tidak mahu penyesalan itu berlaku kerana kita boleh elakkan di waktu ini. Maka proposal ini diberikan. Kerajaan yang baru, lakukan tugas anda. Ini bukanlah yang terbaik, tetapi sekurang-kurangnya proposal ini memberikan dasar, memberikan satu ruang untuk anda bincangkan dan juga perbaiki kalau ada yang lemah, dan juga jadikannya sebagai dasar. Kalau tak cukup, kita tambahkan lagi. Okey. TV pendidikan, saya berikan beberapa cadangan kepada TV pendidikan dan juga betapa perlunya usaha-sama di antara KKMM, KPM dan juga MOTEK, terutama dalam isu-isu berkaitan kesenian, isu-isu berkaitan dengan kebudayaan. Kita lihat negara jiran Indonesia, bila mereka bicarakan tentang pendidikan, di TV pendidikan mereka bukan hanya belajar yang darjah 1, darjah 2, darjah 3, belajar silibus di sekolah semata-mata. Mereka bincangkan tentang filem-filem yang patriotik. Mereka bincangkan tentang kebudayaan. Mereka bincang tentang kerencaman budaya dan juga tradisi di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Kita juga mempunyai khazanah kaya dengan perbezaan budaya, perbezaan cara hidup dan sebagainya yang boleh kita kongsikan melalui TV pendidikan kita dan juga TV secara ringkasnya. Begitu juga saya berbincang banyak bagaimana sepatutnya bidang pendidikan ini, penghasilan bahan-bahan pendidikan, TV pendidikan menjadi ruang untuk kita selamatkan production house yang pada waktu ini ramai on the verge of collapsing. Ramainya berada dalam keadaan ingin gulung tikar. Kerana apa? Shooting banyak yang tak boleh. Penerbitan banyak yang tak dapat. Job banyak tak ada. Jadi ramai saya lihat, bila kita lihat baru-baru ni kami anak seni semua dan juga pelbagai keluhan yang mereka utarakan, banyak production house yang menderita. Jadi kalau kita boleh demokrasikan penghasilan bahan-bahan pendidikan dengan bimbingan daripada BSTP milik KPM, ini boleh menyelamatkan banyak. Bayangkan, kita mempunyai Didik TV, kita mempunyai OK TV, kalau kita hasilkan radio lagi, dan kita mempunyai website Delima, dan kalau kita bukakan geran-geran melalui Finas, geran melalui MDEC, melalui Magic dan lain-lain, ini yang boleh kita berikan, demokrasikan, kita boleh menyelamatkan ratusan production house yang pada waktu ini berada dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Ini yang sepatut kita lakukan. Killing birds with a stone. Bukan not only 2 birds, a lot of birds you can kill with a stone. Dan demi apa? Demi pendidikan berkualiti bagi anak-anak kita. Saya kadang-kadang rasa agak
iri hati bila lihat negara-negara maju, contohnya UK, mempunyai rancangan untuk anak-anak mereka. CBBC dan pelbagai lagi. Ini untuk saluran yang dimaksudkan. Dan kemudian kalau macam di Australia itu ada saluran khas dan ada rancangan khas untuk anak-anak OKU dan sebagainya. Kita tidak ada. Rancangan anak-anak dimasukkan sekali di dalam saluran-saluran lain, kan? Kalau ada pun saluran kartun saja. Tapi itu tidak cukup. Di CBBS kita ada BBC4 yang ini didedikasikan untuk pendidikan. Sewajarnya kita sebagai negara yang ingin menjadi negara maju mempunyai wahana yang serupa, dan saya yakin ini kita boleh buat di atas nama pendidikan dan demi menyelamatkan generasi kita. Radio pendidikan seterusnya yang mana saya telah cadangkan supaya dihidupkan semula radio pendidikan, dan supaya radio-radio kita disyaratkan di waktu pandemik ini sekurang-kurangnya sejam 2 jam di setiap radio kita ada bahan pendidikan. Jadi ini boleh melalui geran-geran kerajaan, melalui geran-geran yang ada, pihak swasta, pihak yayasan, pihak korporat, kita boleh selamatkan pendidikan, dan kita boleh juga berikan peluang kepada production house untuk menjana pendapatan mereka. Tapi kualiti tidak boleh ditolak ansur, dan inilah tugas BSTP di bawah KPM. Insentif guru. Insentif guru ini banyak kali berbuih di Dewan Rakyat. Saya sebutkan berbuih mulut. Kerana apa? Saya katakan guru, mereka lakukan PDPR, mereka lakukan segala in-house video, ada yang beli green screen dan sebagainya menggunakan duit sendiri. Ada guru-guru yang anak muridnya tidak ada peranti dan sebagainya, mereka hantarkan lebaran-lebaran kerja, modul-modul, photostat guna duit sendiri. Banyak guru yang kreatif. Kalau lihat di YouTube itu, atau yang kita paparkan di sophia.my, laman web yang saya bangunkan itu pun, saya lihat guru-guru kita ni, saya panggil mereka adiwira lah, superhero. Tetapi lebih daripada itu. Sebab tu baru-baru ni ada kartun di sosial media saya, gambarkan bagaimana doktor X-ray tengok jantungnya besar. Dia kata kamu pasti guru. Kerana jantung seorang guru itu, hati seorang guru itu lebih besar daripada jantung orang lain. Kerana dia umpama dian yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Jadi perlu diberikan insentif. Sama ada pelepasan cukai, sama ada pemberian data, sama ada pelbagai insentif yang boleh diberikan. Saya perjuangkan ini di Dewan Rakyat, tetapi malangnya tidak disambut. Saya harap kerajaan baru boleh pertimbangkan, berikan insentif kepada guru-guru kita. Kempen membaca. Kempen membaca ini memang adalah, saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada Perpustakaan Negara, kepada DBP, kepada Persatuan Perpustakaan Malaysia, bahawa ini Perpustakaan pun turut berkempen. Tetapi ini tidak berlaku merentasi kementerian, tidak berlaku merentasi media, dan orang tak dapat rasakan. Dan saya dengan kapasiti yang sebagai ahli parlimen bebas, sebagai ahli parlimen bukan kerajaan, dengan bantuan rakan-rakan, bantuan syarikat penerbitan, dapatlah lakukan kempen Sempang Membaca. Bagilah bahan bacaan kepada anak-anak murid, anak-anak di Sempang Renggam. Itu juga boleh dilakukan oleh ADUN dan parlimen, ahli parlimen yang lain. Alangkah baiknya jikalau usaha ini boleh diinstitusikan. Setiap ahli parlimen, setiap ADUN menerima daripada penerbit buku bahan untuk mereka berikan kepada rakyat, kepada anak-anak. Yang mana syarikat-syarikat penerbit buku boleh menerima potongan cukai daripada usaha tersebut. Yayasan-yayasan, corporate berikan buku kepada adun-adun kita, kepada ahli-ahli parlimen supaya dapat mereka berikan kepada anak-anak yang duduk di rumah menjalani PDPR. Ini boleh dilakukan. Ini harapan kita pada kerajaan yang baru. Dan ini dicadangkan di dalam plan kita. Kerana apa? Target kita, sasaran kita pada tahun 2030, kita akan menjadi negara membaca. Kita mulakan di waktu Perintah Berkurung ini. Kita mulakan ketika ramai duduk di rumah ini. Dan juga pendidikan sebagai proses holistik sewaktu wabak melanda. Yang saya ingin bawakan di sini ialah dia bukan hanya sekadar waktu berada PDPR ini hanya belajar apa yang ada pada buku sekolah semata-mata, tetapi belajar dari segi kehidupan itu sendiri. Banyak unsur-unsur kesenian, unsur-unsur life skills, unsur-unsur komunikasi, teknik berfikir.
yang guru-guru boleh bawakan supaya anak-anak berada di rumah tidak burn out, supaya guru-guru sendiri tidak burn out. Baru-baru ini saya kemukakan di Twitter untuk orang membuat kongsikan jikalau mereka burn out. Saya bukakan untuk pelajar saja, tetapi yang mengadu mak bapak pun mengadu, guru pun mengadu, pelajar universiti, pesyarah pun mengadu, berpuluh ribu yang membuat. Jadi menunjukkan bahawa benda ini real. Jadi pendidikan dalam keadaan seperti ini perlu diceriakan. Tidak boleh dikongkong hanya dengan silibus lagi. Tetapi kita meletakkan pendidikan sebagai proses yang menyeluruh itu sendiri. Alternatif kepada pemansuhan UPSR. UPSR dah mansuh. Apa alternatifnya? Kena download buku ini, kita punya summary ataupun ringkasan penyata polisi di pautan yang telah saya berikan. Dan kalau nak detail lagi, tunggu bila kita keluar buku nanti, boleh dapatkan senaskah. Dan yang paling penting, proposal kita juga lah Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan yang telah saya sebutkan tadi. Panggil orang-orang pakar, panggil para pemikir dan semua untuk turut terlibat. Turut terlibat merencanakan jalan keluar bagi kemelut pendidikan waktu ini dan juga perancangan. Saya nak sebut pelan dan rancangan. Sebut pelancangan pula. Pelan dan rancangan jangka masa panjang pendidikan. Kalau saya boleh hasilkan buku ini, saya yakin jikalau kita ada majlis tindakan ini, mungkin lebih hebat daripada ini, boleh dihasilkan. Tetapi jadikanlah pelan ini sebagai satu lontaran, sebagai satu dasar untuk kita bergerak lebih ke hadapan. Saya yakin ramai yang berada di luar sana, ramai pakar-pakar yang boleh memberikan lontaran dan solusi yang tuntas dan lebih baik daripada apa yang terkandung dalam penyata polisi yang saya bawakan ini. Pengajian tinggi juga penting. Proposal yang kita bawakan dalam ini ialah supaya IPTA dan IPTS bekerjasama. IPTA sesama IPTA bekerjasama. Tidak boleh nafsi-nafsi lagi. Tidak boleh sendiri-sendiri lagi. Tidak boleh bersaing sama sendiri. Tetapi kita bersama-sama. Kongsi kepakaran, kongsi sumber, kongsi infrastruktur, kongsi infrastruktur. Yang mana saya pernah utarakan dulu, bayangkan dalam keadaan kita tak boleh bergerak banyak tempat, bayangkan kita ada pelajar, contohnya lah, pelajar Sarawak, belajar di UMK. Kita ada pelajar Johor yang belajar di UNIMAP dan sebagainya. Dan mereka tak boleh nak balik. Mengapa tidak? Universiti-universiti yang ada di tempat-tempatan itu yang menawarkan kursus yang sama, anak-anak ini, siswa-siswa ini boleh buat di universiti yang berada berdekatan dengan mereka. Yang di Sarawak boleh pergi ke UNIMAS, UiTM dan UPM yang ada tanpa perlu pergi ke kampusnya, tanpa perlu pergi ke kampus dia belajar. Begitu juga anak-anak yang berada di Johor boleh datang ke UTHM, UTM tanpa perlu nak balik ke UMK, UMS, UNIMAS. Konsep ini perlu diterokai. Usaha sama rentas. Bukan hanya di kalangan UA semata-mata, begitu juga di universiti swasta. Bayangkan, kalau ada perkongsian pintar seperti ini, dari segi infrastruktur itu yang saya sebutkan, begitu juga dari segi infrastruktur dan begitu juga dari segi bahan kepakaran, bahan digital dan juga pelantar-pelantar yang boleh kita kongsikan. Malaysia akan menjadi sesuatu yang lain. Mungkin ada orang bertanya, kenapa zaman saya tak buat macam ini? Sejujurnya, okeylah, pertama saya kata zaman saya belum berlaku COVID-19 lagi. Tapi perancangan seperti ini bukan baru. Apa yang saya bawakan di dalam plan ini kebanyakannya pernah saya cuba untuk laksanakan pada tahun 2020. Tetapi perubahan kerajaan telah menjadikan itu sebahagian daripada sejarah. Sebab itu sering kali bila di Dewan Rakyat, di media, saya sebutkan sama ada kepada KPM, sama ada kepada KPT, teruskan dasar, teruskan usaha yang kita pernah bawa dahulu. Kalau kita bawakan, insya-Allah dia akan boleh, suasananya akan berbeza. 17 bulan telah berlalu, ini tidak berlaku dan saya harap bagi kerajaan yang baru, bagi Menteri Pendidikan yang baru, cubalah pertimbangkan ini. Janganlah mengambil sikap jadung lagi. Kita perlu selamatkan pendidikan, perlu selamatkan anak-anak kita. IPTS juga penting. IPTS, sure saya bawakan ini, antara lain ialah tentang perkongsian nala sumber dan juga lain-lain isu dan juga memberikan subsidi yuran kepada pelajar B40 dan M40 dan di mana subsidi yuran yang diberikan mereka boleh buat
tax exemption daripada Kementerian Kewangan. Dan ini juga pernah saya bawakan kepada Menteri Kewangan di dalam persidangan khas Parlimen baru-baru ini. Diberikan kepada IPT tax holiday, IPTS, kerana mereka mengalami kerugian yang besar kerana pandemik berlaku. Berikan tax holiday sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan begitu juga bagi mereka yang memberikan beasiswa, diberikan pengajuan cukai. Itu merupakan bab pertama, iaitu solusi di kala pandemik. Dan bab kedua pula ialah pelan jangka masa panjang. Pendidikan pasca pandemik. Ini lebih penting. Kerana apa? Selepas pandemik berlalu, selepas wabak berlalu, apakah perancangan kita? Jadi saya kemukakan 12 proposal. Yang pertama berkaitan laporan JKDPN ataupun Jawatan Kajian Jawatan Kuasa Kajian Dasar Pendidikan JKDPN, ada silap tulis JKDPN, Jawatan Kuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara yang telah ditubuhkan pada tahun 2019, yang mana kajian mereka untuk mengemukakan solusi sistem pendidikan baru Malaysia supaya kita setaraf dengan negara-negara maju. Antara kandungan penting ialah yang keduanya, iaitu New Education Model ataupun model baru sistem pendidikan. Ketiganya yang saya kemukakan ialah untuk dihidupkan semula Jawatankuasa Data Raya ataupun Pusat Data Raya di KPM dan juga KPT supaya disekalikan ini. Keempat, ini yang paling penting. Selepas PKP, apa yang berlaku? Kita tahu ramai anak-anak ramai keluarga daripada B40, daripada M40, hampir 20% atau lebih 20% telah turun kepada B40. B40 bukan B40 lagi, sekarang sudah menjadi B50. Dan daripada T20, 12.5% telah jatuh menjadi M40 ataupun sudah jadi M30 barangkali. Okay. Jadi ramai yang mengalami masalah ekonomi. Pengusaha kantin ramai yang rugi. SME ramai yang terkesan. Apakah solusi untuk selamatkan mereka di samping memberikan impak kepada pendidikan? Cadangan saya, dihidupkan semula saranan dan perancangan program sarapan pagi yang pernah saya bawakan dahulu, yang sepatutnya pada tahun 2020 dilakukan proses rintis dan 2021 dilakukan di seluruh Malaysia dengan mengambil model seperti di Jepun, di UK dan banyak negara-negara maju yang lain. Ini perlu diadakan. Selain daripada kita memberikan makanan bergizi, berkhasiat untuk anak-anak kita di sekolah, kita latih mereka dengan disiplin. Kita latih mereka dengan ilmu berkaitan pemakanan dan lebih penting, kita ajarkan mereka pelbagai ilmu berkaitan pengurusan meja, pengurusan makanan, pengurusan bahan buangan, waste management, dan lebih penting kita akan dapat membantu pengusaha kantin dan juga pengusaha-pengusaha SME yang lain yang terlibat di dalam rantaian ekosistem pembekalan program sarapan pagi itu. Itu perlu dihidupkan semula. Jikalau sekolah telah kembali, anak-anak murid kembali ke sekolah, itu perlu. Okay. Kemudian yang kelima, kita utarakan pendidikan kalis masa hadapan. Future proof education, termasuk di dalam pendigitalan pendidikan dan lain-lain lagi yang boleh kita baca. Keenam, hyperscale public cloud computing. Ini amat penting. Cloud computing untuk pendidikan sesuatu yang perlu kita adakan jikalau kita ingin menempuh kepada pendidikan yang selari dengan IR 4.0. Ketujuh, Majlis Pendidikan Tinggi Kebangsaan. Ini selari dengan usaha yang pernah dilakukan dahulu demi untuk mengangkat wibawa pendidikan tinggi kita. Kita tidak mahu lagi pendidikan tinggi terikat dengan politik ataupun agenda politik, tetapi kita inginkan supaya ia dipandu oleh para cendekiawan, para akademik, profesional dan juga teknokrat supaya kita memulihkan persepsi terhadap deficit of trust di kalangan warga tempatan dan luar negara terhadap pendidikan tinggi kita. Kemudian yang ke-8, amalan revolusi perindustrian 4.0 secara imersif di pendidikan tinggi. Perlu adanya rombakan terhadap
cara kita mendekati, mengajar. Dan ini perlu dilakukan supaya elemen-elemen 4.0 itu sentiasa ada di dalam merentasi kurikulum, merentasi pengkhususan di IPT. Guru berkepimpinan, itu solusi ke-9, yang mana kita ingin angkat supaya profesion keguruan ini akan lebih berwibawa dan lebih profesional, dan lebih penting lagi keselarian di antara IPG yang melahirkan guru dan juga fakulti-fakulti pendidikan yang berada di universiti-universiti awam. Perlu disekalikan, sama di universiti awam, universiti swasta ataupun IPG, perlu adanya majlis untuk mengawal mereka. Ke-10, isu integriti di IPT. Ini amat penting. Kalau kita perasan, ramai membicarakan tentang isu integriti yang menyebabkan deficit of trust di kalangan pihak antarabangsa terhadap kualiti ahli akademik kita, universiti kita, kerana isu penerbitan di predator journals lah, isu plagiarism, bonceng gratis dan sebagainya. Dan ini pernah saya mulakan dahulu, tetapi dia senyap selama 17 bulan dan kita perlu hidupkan semula supaya kita angkat kembali image dan juga wibawa akademik kita. Ke-11, siswa teknopreneur. Di dalam suasana terkini, graduan, kita tahu bahawa berdasarkan kajian Dosem baru-baru ini, bagaimana pengangguran yang agak tinggi, pengangguran yang agak tinggi di kalangan graduan kita, sehingga menyebabkan image pengajian tinggi kita agak terjejas. Dan pada waktu ini ia memerlukan intervensi. Antara intervensi tersebut ialah dengan perlunya anak-anak universiti ini diikatkan ataupun dilibatkan dengan industri agar apa yang kita hasilkan ini tidak lari daripada kehendak sektor pekerjaan itu sendiri. Okey, dan banyak cadangan lain. Dan yang ke-12 paling penting ialah TVET 4.0 pasca COVID-19. Kalau kita masih ingat di tahun-tahun 2019, 2018, TVET menjadi satu perbualan setiap hari. Tapi hari ini senyap. Jadi, usaha yang pernah kita lakukan, TVET, penarafan TVET supaya selari dengan penarafan Jerman, supaya ada keterlibatan dengan industri dan sistem yang kita gunakan ini dipandu oleh industri dan juga supaya kita punya kelulusan TVET ini bertaraf antarabangsa, ini perlu dilakukan. Polis mana minta Ustaz Mahmud settlekan. Deadlah. Okey. Sorry, ada kereta ronda radio car lalu. Saya ingat dia nak berhenti tengok live sekali, tapi rupanya dia lalu saja. Okey. Tapi yang paling penting kalau kita lihat di dalam bab kedua perancangan jangka masa panjang ini, yang saya amat minat ialah tentang new education model, iaitu model pendidikan baru yang antara lain menekankan K-12 ataupun pembelajaran wajib 12 tahun, anak-anak bermula daripada preschool ataupun prasekolah sehingga ke universiti, single entry ke universiti. Tidak ada lagi entry yang berbeza-beza yang menyebabkan orang pening kepala, kadang menyebabkan timbul isu perkauman kerana persepsi dan bukan kerana isu sebenar. Jadi ini perlu ada single entry kepada universiti dan juga pendidikan berdasarkan mastery skills. Yang paling penting sekali ialah supaya umur graduasi anak-anak kita daripada sekolah itu diawalkan berbanding dengan apa yang ada pada hari ini. Kerana apa? Kalau kita lihat bagaimana di negara-negara maju, mereka bergraduasi dengan umur yang jauh lebih muda daripada anak-anak kita. Anak-anak kita menghabiskan waktu kadang di sekolah pun walaupun diwajibkan 11, tetapi kena masuk ke persiapan, matrikulasi dan sebagainya, masuk ke universiti agak lewat, di universiti pula programnya agak panjang dan akhirnya mereka bergraduasi di umur yang lewat. Orang lain graduasi dengan umur yang muda telah pergi ke alam pekerjaan. Jadi, apakah solusi kepadanya? Kita tahu ramai orang bincangkannya, tetapi dalam new education model
ada dibincangkan secara terperinci dan boleh dapatkan naskah ini boleh dimuat turun. Cuma sekali lagi saya katakan yang anda muat turun merupakan ringkasan penyata polisi dan bukanlah detail. Detailnya mungkin dalam tempoh 2-3 minggu lagi kita akan bukakan di pasaran. Di waktu ini kita boleh tatap dulu ini, dan ini juga proposal saya kepada pihak kerajaan yang baru untuk kita pulihkan pendidikan, untuk kita majukan pendidikan kita dan untuk kita pergi ke hadapan. Harapan saya kepada kerajaan yang baru, kepada Menteri Pendidikan, siapa pun ia nanti, rujuklah plan ini. Jika perlu untuk kita berjumpa dan berbincang, saya dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, menghulurkan supaya kita bersama-sama gembelingkan tenaga, letak ke tepi perbezaan politik, kita dahulukan kepentingan rakyat. Kerana pendidikan untuk semua tanggungjawab kita bersama. Terima kasih. So, kita ada berapa minit lagi? Q&A. Okey, ada Q&A? Ada satu soalan. Macam mana nak dapatkan atau download selepas awal Dr. cakap tadi? Okey, ni yang tanya mungkin daripada IG. Sebab IG dia letak ni. Bagaimana ni? Kita kalau dia nak download? Kalau dia nak download, dia boleh layari link yang diberikan dekat media sosial platform yang Dr. ada. Okey. Boleh pergi ke Facebook saya. Di pelantar Facebook saya, kita ada letakkan pautan ataupun link untuk muat turun ataupun untuk download inilah ringkasan polisi dalam bentuk PDF. Ya. Ada soalan lain? Tengok banyak tu komen ke soalan tau? Banyak komen. Di FB tak ada soalan? Ada soalan daripada Facebook. Ya. Dia berkata, my concern is there adakah orang-orang di kementerian bersedia untuk berubah? Okey, ini menarik. Adakah orang di kementerian bersedia untuk berubah? Sama ada mereka bersedia ataupun tidak, mereka kena berubah. Demi menyelamatkan anak bangsa kita. Demi menyelamatkan pendidikan kita. Dan saya bersedia jikalau mereka ingin bertemu, berbincang, dan saya pun akan kirimkan senaskah ini kepada ketua pengarah dan juga timbalan ketua pengarah mereka supaya mereka jadikan rujukan. Dan kalau mereka terbuka untuk berbincang, saya terbuka juga untuk pergi. Ada juga yang bertanya, bagaimanakah dengan sekolah-sekolah swasta? Ya, bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta? Kalau kita lihat solusi yang diberikan ini, dia merentasi sekolah swasta, sekolah kerajaan, sekolah rakyat, sekolah internasional semua. Jadi ini semua kalau kita contohnya yang menonton TV dan sebagainya, itu radio pendidikan itu termasuk di dalamnya sekali. Bila kita sebut lost generation termasuk yang belajar di sekolah swasta, sekolah rakyat, tahfiz dan lain-lain. Kempen membaca itu merentasi. Tak kisah dia sekolah ke tak sekolah ke, sekolah swasta, itu semua. Ada yang bertanya daripada Instagram, daripada Izzat Humaidi. Adakah YB sudi sekiranya ditawarkan menjadi sebahagian dari kepimpinan KPM di bawah kerajaan baharu? Itu bukan tanya saya. Tanya apakah Perdana Menteri sudi nak menjemput pihak bukan kerajaan. Semalam kita lihat bagaimana Perdana Menteri telah menyatakan dia tak akan libatkan pembangkang dalam kabinet. Tapi pada saya, di atas dasar pendidikan, mana pihak pun yang ingin bekerjasama, ingin berbincang dengan saya sentiasa hulurkan tangan. Kerana pada saya letakkan pendidikan melebihi segala-galanya. Letakkan ke tepi politik, letakkan ke tepi ideologi, pendidikan lebih penting. Pendidikan menjamin masa depan negara. Ya. Ada soalan daripada Facebook daripada Nick Salima Mansur. Dia bertanya, apa pandangan doktor tentang self-directed learning? Okey, self-directed learning ini satu pendekatan yang bagus, tetapi siapa yang membimbing
untuk self-directed learning itu sendiri. Siapa yang memberikan panduan? Kita sekarang ini memang perlukan kepada self-directed learning kerana ramainya berada di rumah. Tetapi bimbingan, bukan sekadar self-directed learning saja. Bimbingan kepada ibu bapa juga penting. Tetapi hari ini kita dapati kekurangan bahan-bahan di media, kurangnya bahan-bahan bimbingan kepada ibu bapa bagaimana ingin membantu anak-anak di rumah, bagaimana ingin mengajar anak-anak di rumah. Bayangkan, negara yang tidak seberapa maju seperti kita, negara Mesir, mempunyai rancangan-rancangan TV membimbing, mengajar anak-anak, ibu bapa bagaimanakah cara untuk mengajar anak di rumah. Kita perlukan banyak PSA, public service announcement. Kita perlukan banyak di radio, contohnya soundbites untuk mengajar, membimbing ibu bapa bagaimanakah cara untuk membantu anak-anak belajar di rumah. YB, ada yang bertanya pada AE0901, are there any plans to assimilate early political education in the high school curriculum? Yes, there is. We have Pendidikan Civic. And Pendidikan Civic, before I left KPM, we have prepared that Pendidikan Civic to encompass all those democracy education, and we have our cooperation with SPR. I still remember we have Academy SPR for them to come to schools and to guide the students and even to come up with mock election and whatnot. I still remember there were few policies that I've laid out then, such as sudut pidato, speaker's corner. That's part of things that would give kind of exposure to the students to have some kind of self-confidence and in public speaking and with and building confidence in themselves to express their feelings, to express their opinions. Apart from that, I think we did have few other activities, like we decided to allow high school students to conduct the elections among themselves. Schools should have elections just like what most of the high schools in the States and few other countries are having election to elect the head boys and their student representatives. Yeah, we have initiated that. We have started that, but unfortunately, it disappeared in the last 17 months. Very unfortunate, but never late than never. We can start it again. Ada juga banyak yang bertanya tentang isu pembukaan sekolah. Ramai yang risau tentang pembukaan sekolah yang terlalu awal, dan ada juga yang mengatakan bahawa kabarnya matrikulasi pun akan membuka institusi mereka. Jadi apa pendapat YB tentang decision ini, dan bagi YB apa tarikh yang paling terbaik, masa atau tempoh yang terbaik untuk sekolah kita? Okey, saya tak berani nak sentuh isu ni kerana kita belum ada Menteri Pendidikan lagi untuk menentukan dasarnya. Sehinggalah mereka menentukan keputusan yang baru boleh kita berikan cadangan. Kalau ditanyakan kepada saya kembali kepada tadilah, perlunya ada guideline, satu task force, satu majlis pendidikan tinggi untuk kita letakkan guideline. Sebab tu saya kata perlunya keterlibatan wakil daripada WHO contohnya di Malaysia ini, wakil daripada Hospital Pakar UM menjadi satu rujukan utama selain pada KKM dan JMKN, dan lebih penting, there's no such thing as one size fits all. Tidak boleh ada satu keputusan centralized. Keputusan mestilah decentralized supaya tidak berlaku seperti ini. Sekarang ni kalau kita buka sekolah, tutup sekolah, kerana apa? Kerana kita di pada awal telah mulakan kalau buka semua buka, kalau tutup semua tutup. Ini tak sepatutnya berlaku. Ia patutnya berlaku secara decentralized. Kita kena berikan autonomi kepada PPD untuk buat keputusan. Dan ini berdasarkan sains dan data. Dan saya cadangkan kepada kerajaan yang baru ini juga, sediakan dashboard contohnya. Berdasarkan data yang dikemas kini di peringkat daerah semua, jadi kita boleh lihat yang mana daerah yang sesuai nak buka sekolah, mana daerah tak sesuai nak buka sekolah. Kan? Jadi kita boleh rujuk. Kalau dulu zaman saya di KPM, kita buat dashboard untuk rakyat pantau pembinaan sekolah-sekolah daif. Itu boleh dilakukan, dan apatah lagi, saya yakin dengan kerjasama daripada Hospital Pakar UM,
dengan kepakaran yang mereka ada, kita boleh bangunkan dashboard dengan kerjasama daripada semua di peringkat daerah, PPD, dengan MKN dan juga KKM yang ada, kita boleh bergerak, buat keputusan berdasarkan sains dan data. Jadi rakyat boleh lihat, dia transparent. Oh, yang selamatnya contohnya di kawasan pedalaman ini. Yang tak selamat di kawasan ini. Jadi tak adalah oleh kerana satu kes, contohnya lah, satu kes yang berlaku di daerah sekian, satu negeri terus jadi merah. Dia tak ada pendekatan itu tak boleh. Jadi kita harap kerajaan baru ini mempunyai pendekatan yang lebih segar. Ada yang bertanya berkaitan dengan buku tu, YB. Dia bertanya, apakah maksud cloud computing? Dan bolehkah YB bagi example of cloud computing? Okey, cloud computing ni apa tu? Dia nak kalau tahu kena download dia punya PDF lah, kat situ ada sebutkan. Tapi itu pun disebutkan secara kasar saja. Yang lebih detail, lebih terperinci ada disebutkan di dalam buku yang akan kita akan kita keluarkan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lagi yang lebih detail terhadap isu ni. Ya. Ada yang bertanya, apa pendapat YB tentang college vocational? Ya, itu telah kita sebutkan juga. Bagaimana di Dewan Rakyat saya telah kemukakan dan juga kenyataan media saya pernah sebutkan, bukan sekadar college vocational, termasuk juga politeknik dan juga college community, mereka perlu hadir ke bengkel. Mereka perlu hadir ke lapangan. Mereka perlu face to face punya pembelajaran. Jadi kalau ikut cadangan saya, mereka perlu diberikan vaksin lebih awal supaya boleh pulang ke kampus dan boleh menjalani pelajaran mereka. Daripada Khadijah Rashid, dia bertanya, YB, apakah tindakan susulan yang sepatutnya diambil pada status pendidikan sekarang? Apa dia? Apakah tindakan susulan yang sepatutnya diambil pada status pendidikan sekarang? Kita perlu ada Menteri Pendidikan yang baru yang mempunyai pemikiran lebih terbuka dan bersedia untuk berbincang dengan semua pihak dan melibatkan semua pihak untuk memperbaiki keadaan yang sedia ada dan juga melibatkan seramai mungkin pemegang taruh untuk melaksanakan pelan pendidikan jangka masa panjang yang lebih baik. Dan kalau tanya pada saya apakah langkah seterusnya, mereka kena berpandukan pelan pendidikan inilah. Ada satu soalan yang cukup panjang. Ya. Daripada Muhammad Aiman Firdaus. Dia bertanya, adakah YB bersetuju dengan beberapa suara daripada mahasiswa dan mahasiswi yang memperjuangkan atau memberi cadangan untuk meneliti semula silibus pelajaran dan beberapa subjek di peringkat universiti untuk melahirkan graduan yang mahir dalam kemahiran sosial dan tidak tertumpu dalam akademik semata-mata? Okey, itu perlu, sebab tu saya cadangkan, perlu ditubuhkan Majlis Pendidikan Tinggi Kebangsaan. Untuk universiti diberikan autonomi dan juga universiti dipandu oleh golongan pemikir, cendekiawan, akademik yang terkemuka dan golongan profesional agar tidak terlibat agenda politik di dalam perencanaan terhadap pendidikan tinggi. Di samping itu, new education model kita membincangkan isu ini dengan lebih detail. Ada lagi soalan, YB secara ringkas proposal ini bagaimana ianya berkesan kepada anak-anak murid yang menjauh di pedalaman seperti Sabah dan Sarawak, terutamanya masalah akses pengangkutan, talian internet dan sebagainya. Sebagaimana YB tahu ianya pasti mengambil masa mungkin bertahun-tahun. Ya. Rujukan yang besar dan persediaan Ya, peralatan. ini dilakarkan dan juga disediakan untuk mereka yang disebutkan itu. Ada juga soalan, bagaimana memastikan pembelajaran atas talian berjalan dengan efektif khususnya kepada kawasan luar bandar? Okey, itu kena rujuk kepada banyak cadangan di dalam ini, terutamanya berkaitan dengan isu PDPR. Ya. Dia tidak boleh satu orang ataupun satu kementerian saja terlibat dalam isu ini. Dia perlu terlibat SKMM di bawah KKMM. Dia perlu Kementerian Luar Bandar, perlu kepada PBT, perlu kepada semua agensi yang ada untuk memastikan apa yang disebutkan tadi berjalan lancar. Dia punya keywordnya ialah pendidikan tanggungjawab bersama. Ada satu soalan yang cukup menarik dari Afif Rosman. Pada pendapat YB, siapa yang sesuai jadi next Menteri Pendidikan? Saya tak tahu, itu bukan saya yang tentukan.
Itu yang akan tentukan ialah PM. Kalau saya berikan pendapat pun dia akan jadi satu yang academic hypothetically. Anda pun berikan pandangan dia akan jadi academic hypothetically, dan amat amat sedih lah kalau di Malaysia ini politik yang menentukannya. Jadi kita lihatlah dalam perencanaan PM dan juga dengan komponen-komponen parti yang menyokong beliau untuk menentukan siapa nak jadi. Dia bukan kuasa saya, bukan kuasa hakim dan bukan kuasa sesiapa saja. Kita bolehlah buat petition, kita bolehlah tulis apa-apa di media sosial dan sebagainya, tetapi perkiraan bagi orang politik. Mereka tidak berfikir seperti kita warga pendidik, tidak berfikir seperti kita siswa, tidak berfikir seperti kita ahli akademik. Kita boleh melontarkan pandangan, tetapi kita bukan kerajaan. Mereka yang tentukan. Ada yang bertanya, apakah penyata solusi yang doktor bawakan ini meliputi bagi sijil kemahiran Malaysia? Ya, ia untuk semua. Bacalah. Bagaimanakah sekolah boleh menyokong ekonomi pelajar? Oh, Macam mana maksudnya YB perlukah pelajar mencari jalan untuk menjaga pendapatan ketika belajar ni? Sebab sekarang ni kan ramai yang terkesan dengan dari segi ekonomi, ramai yang terluka B40. kita perlu lihat bahawa isu berkaitan ekonomi seperti mana juga pendidikan, dia perlu penglibatan semua. Dia tak boleh satu pihak, satu kementerian saja. Dan saya rasa tak bolehlah kita nak harap pihak sekolah untuk tampung. Pihak sekolah apa yang mereka boleh lakukan? Mereka kena pastikan akses pendidikan berkualiti. Dan kalau bila pendidikan saya katakan kena holistik, bukan hanya untuk belajar, untuk periksa semata-mata. Termasuk dalam pendidikan jugalah pembesaran bagi anak-anak. Sebab itu saya cadangkan program sarapan pagi perlu dihidupkan semula apabila sekolah dibuka. Demi untuk selamatkan ekonomi anak-anak, ekonomi keluarga, pembesaran mereka, membantu membina tubuh yang sihat, minda yang sejahtera. Juga kita dapat bantu pengusaha kantin, kita dapat bantu semua ekosistem yang terlibat, pembekal-pembekal makanan basah, pembekal makanan pertanian dan sebagainya. There is a question from GAE. What policies can be introduced to combat or compensate for the loss of learning as a result of school closure? Okay, you need to read this penyata. Otherwise we'll be going round and round. Soalan daripada Amir Zikri, sebelum kita berakhir, should we make adjusted curriculum after this, meaning giving more time for teachers to teach the students according to the students' capabilities? That's all you can find in the new education model. Another 1 minute. I thought that was the last one. There's another one. Ada yang bertanya, satu soalan yang cukup menarik untuk YB. Apa cabaran terbesar doktor masa menjawab Menteri Pendidikan? Cabaran terbesar saya adalah untuk memastikan bahawa apa yang kita rancang, apa yang kita nak lakukan itu boleh dilakukan secepat mungkin. Tetapi kita lihat kita tak sempat nak buat banyak benda kerana baru sekerat jalan dah terganggu. Dan kalau kata cabaran terbesar juga ialah komunikasi. Ya. Okey, saya rasa waktu dah cukup. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih semua yang mengikuti dan bertanyakan soalan, dan juga terima kasih kepada tim yang berada kat sini. Kita ada Amani, kita ada Azira, kita ada John, ada Andrew, kita ada Faiz dan juga lain-lain. Terima kasih kepada semua. Pendidikan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.